Kalau sekiranya ada seorang mekanik, tukang betulkan kereta yang tak jujur, kalau kita hantar kenderaan kita hantar kereta kat kedai dia, memang dia merosakkan lagi kereta kita. Kita dah kena sekali. Kesudahannya kita rugi beratus ringgit atau beribu ringgit dan sebagainya. Semestinya kita akan cerita tentang keadaan ini kepada orang lain, betul? Kalau saudara kita, adik-beradik kita nak hantar kereta kat orang tu, kita akan diam ke? Mesti kita kata, kau jangan pergi kat sini. Ini scammer, apa-apalah. Ini con ke apa ke? Betul atau tidak? Ini dalam bab dunia. Kalau kita tahu ada orang yang tak jujur dan sebagainya, kita akan jelaskan keadaan ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan sebagainya. Bagaimana pula dengan dalam hal agama? Mana yang lebih kritikal, tuan-tuan? Soal kereta kita yang rosak dikerjakan oleh mekanik yang tak jujur tadi, atau soal agama yang akan dirosakkan oleh orang-orang yang menyimpang daripada jalan yang benar? Mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih kritikal? Kita semua setuju akan kata bahawa soal agama ini jauh lebih kritikal, jauh lebih bahaya, jauh lebih penting untuk kita beri perhatian, menjelaskan tentang orang-orangnya supaya orang-orang yang lain berwaspada dengan individu-individu yang berkenaan. Bagaimana kalau sekiranya kita mengambil pendirian untuk berdiam diri? Kita tahu ada seorang tokoh agama yang memang sesat. Dia mengajak kepada sembah kubur, contoh, mengajak kepada benda yang batil, yang menyalahi sunnah secara terang lagi jelas. Dan kita memang kenal latar belakang dia, belajar kat mana dan sebagainya. Tetapi kita memilih untuk berdiam. Benda ni sensitif lah, tak maulah. Contoh, kita memilih untuk berdiam. Saya nak tanya tuan-tuan, wajar atau tidak wajar? Saya bagi contoh, kita kembali kepada mekanik tadi itulah. Mekanik yang telah menjahanamkan kereta kita, merugikan kita. Tapi kita tengok adik-beradik kita yang lain nak hantar kereta kepada mekanik tadi. Kalau kita diam, bukankah ketika itu kita dikira sebagai bersekongkol? Kita terlibat sama secara tak langsung. Kita dikira sebagai tak jujur. Bukan sahaja mekanik tadi tak jujur, dengan kita sekali tak jujur sebab kita diam. Ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam perkara ini, menjelaskan kebatilan kumpulan-kumpulan firqah-firqah seperti mana firqah Khawarij, firqah Ahli Kalam, kumpulan-kumpulan yang menyimpang daripada jalan kebenaran perlu dijelaskan supaya masyarakat tak keliru, supaya jangan kita dikira bersekongkol. Siapa yang ada keupayaan yang lebih, maka tanggungjawab dia lebih. Siapa yang keupayaan dia terbatas, maka takat mana yang dia boleh, dia kena lakukan. Dan ada satu lagi istilah, tuan-tuan, supaya jangan kita jadi syaitan bisu. Apa arti syaitan bisu? Syaitan bisu yakni dia melihat kejahatan tetapi dia membiarkan kejahatan itu tersebar dan berleluasa. Ya, ini yang diistilahkan sebagai syaitan bisu. Dia menyalahi apa yang digariskan oleh syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, kehendaklah dia mengubahnya dengan tangan dia. Itu yang digariskan oleh syarak, bukan berdiam diri.